kita akan berbincang satu perbincangan, iaitulah tentang peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman, iaitu zahirnya Imam Mahdi dan munculnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam, dan datang keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Peristiwa-peristiwa ini dikira sebagai tanda-tanda kiamat yang besar, min asyratis sa'atil kubra. Tanda kiamat yang besar iaitu turunnya Nabi Isa alaihi salam ke bumi dari langit. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, di antara tanda-tanda kiamat itu iaitulah apabila keluarnya 10 perkara. Bila keluar 10 perkara ini, maka itu sudah dikira sebagai tanda yang besar. Tanda yang besar akan keluar, dia panggil 10 tanda. Dalam hadis yang disabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan apabila munculnya 10 perkara, an Huzaifah radhiyallahu bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu anhu, tanda hadis ini daripada Huzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, ittala'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natazakar. Faqala ma tazakarun? Qalu nazkuru as-sa'ah. Huzaifah kata, kami sedang berbincang tentang suatu isu, iaitulah isu kiamat. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam jenguk Nabi kita mari. Nabi tanya, ma tazakarun? Kamu duk bincang apa itu para sahabat? Qalu nazkuru as-sa'ah. Ya Rasulullah, kami sedang berbincang tentang hari kiamat. Qal, tanda ni. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayatin. Kiamat tidak akan berlaku sehingga kamu lihat 10 tanda. 10 tanda ini dipanggil asyratus sa'ah al-kubra, 10 tanda kiamat yang besar. Fadzakara ad-dukhan, keluarnya asap. Yang kedua, ad-dajjal, munculnya dajjal. Ad-dabbah, keluar binatang besar dari bumi. Wa tulu' asy-syamsi min maghribiha, keluar terbit matahari dari sebelah barat. Yang kelima, nuzulu Isa bin Maryam, Nabi Isa turun dari langit. Yang keenam, Ya'juj wa Ma'juj. Tembok Ya'juj wa Ma'juj pecah, mereka akan merayau di atas muka bumi ini. Kemudian berlaku tiga gerhana di semenanjung ataupun bumi yang pecah, khasfun. Satu di barat, di timur, satu lagi di barat, dan satu lagi di semenanjung tanah Arab. Yang terakhir sekali, yang ke-10, narun takhruju minal Yaman tatrudu nas ila mahsyarihim. Api keluar daripada Yaman, dihalaunya manusia ini keluar pergi ke mahsyar, iaitulah pergi ke arah Syam. Nah, ini dia panggil 10 perkara sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menceritakan kepada kita. Dan 10 perkara ini bila berlaku satu, contohnya turun Nabi Isa ataupun keluar dukhan, maka dia akan datang secara macam tasbih. Satu tengok. Hadis Huzaifah tadi
diriwayat oleh Imam Muslim. Dalam hadis lain, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ayatu kharazatun manzumatun fi silkin fa in yuqta'u silk yatba'u ba'daha ba'dha. Masya-Allah. Maknanya tanda-tanda kiamat ini seperti biji-biji manik yang tersusun di seutas tali. Kalau kita gak macam biji tasbih lah senang. Kan? Bila terpotong, dia akan jatuh satu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Artinya para penonton sekalian, peristiwa ini bila berlaku, dia tak lama maknanya. Satu-satu datang. Cuma, kenapa dalam hadis ini, hadis Huzaifah ini tidak disebut tentang Mahdi? Al-Imamul Mahdi, ataupun disebut dengan nama Imam Mahdi. Untuk maklumat para jemaah sekalian, kita kena ingat, Imam Mahdi ini dikira sebagai tanda pemisah di antara tanda-tanda yang kecil dengan asyratus sa'ah al-kubra, dengan tanda kiamat yang besar. Jadi dia mari kiamat yang kecil habis. Bila zahirnya Imam Mahdi, maka tamat, marilah yang besar. Sebab kalau tengok dalam hadis kronologi dia panggil ni, menarik. Mahdi datang, kemudian muncul Dajjal, na'udzubillah min. Kemudian turun Nabi Isa AS, bunuh Dajjal. Kemudian munculnya Ya'juj wa Ma'juj mengepung Nabi Isa AS dan para orang-orang Islam yang ada bersama dengan Nabi Isa. Baiklah para penonton sekalian, kita pergi kepada perbincangan ringkas kita. Al-Imamul Mahdi, terdapat lebih 50 hadis berkenaan dengan Al-Mahdi yang berstatus sahih, hasan, dan ada hadis dhaif yang dikuatkan dengan jalur-jalur yang lain. Sebahagian daripadanya menyebut nama beliau Al-Mahdi dan sebahagian lagi menerangkan beberapa perkara tentang sifat-sifatnya. Malangnya ramai dari kalangan umat Islam memahami isu Mahdi dengan kepahaman yang salah. Ada di kalangan umat Islam yang mengingkari kedatangan Mahdi. Ada yang tak percaya. Dia kata Mahdi ini satu cerita je lah, kan? Dengan menyangka bahawa kesemua hadis yang menyebut tentangnya adalah dhaif. Ada juga yang menilai hadis-hadis ini sebagai dhaif menurut akal. Masya Allah. Dia teruk akal dia. Dan yang ketiga yang berbahayanya iaitulah kepercayaan Syiah Imamiyah yang mengatakan Al-Mahdi ini telah muncul, sudah ada, dan dia telah bersembunyi dalam sirdab, dalam gua di Samura, di Iraq sejak 1200 tahun yang lalu. Pasal itulah kalau kita tengok, puak-puak Syiah ni bila sebut tentang Mahdi, dia tulis Ain, Kha. Ajjalallahul khuruj. Mana Allah Ta'ala segera akan keluar dia. Kalau orang lain kita tulis sahabat Nabi radhiyallahu anhu kan. Tapi kalau tulis Mahdi, dia tulis Ain jin. Maknanya ada isyarat rumus dia. Makna ajjalallahul khuruj. Allah Ta'ala segera akan keluar dia. Hari-hari, puak-puak Syiah ni, dia bawa kuda, kenderaannya cantik, siap, berpelana. Dia pergi tunggu di muka sirdap, muka gua tu. Mudah-mudahan Mahdi akan keluar. Itu kepercayaan dia. Kita abaikanlah kepahaman sesat puak-puak Syiah. Kita pergi kepada perbincangan kita. Kemudian yang keempat, ini. Ada sebahagian orang Islam, bukan sahaja percaya Mahdi ada, tapi dia sendiri tu sudah jadi Imam Mahdi. Wal'iyazubillah. Dia sendiri sudah jadi siapa? Jadi Imam Mahdi pula dah. Macam-macam dunia nak kiamat ni. Pasal itulah kita kata dunia sudah hampir kiamat. Tanda-tanda kiamat sudah banyak. Di antara tanda kiamatnya sudah ramai orang yang mengaku dia sendiri
Sebagai apa? Sebagai Al-Mahdi. Ana jumpa kawan saya yang bekerja di bahagian pengawal kuasa, jabat agama. Dia kata sepanjang sejarah dia bekerja di jabat agama ni, sudah 3 orang datang, semuanya mengaku Imam Mahdi belaka. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Ini dipanggil. Jadi buah-buah Syiah ni, Ajjalallahul khuruj, dia duk tulis, Allah Ta'ala lah segera dia punya keluar. Jadi kalau kita ada buah-buah ni, Syiah, orang lain pula mengaku dia sendiri Mahdi, cuma para jemaah kena ambil perhatian, kalau ada orang mengaku gerakan dia ni berkait dengan Mahdi, hati-hati, mereka ini biasanya berakhir dengan gerakan ekstrim, gerakan bersenjata. Contoh yang telah ada, yang kita boleh tengok, iaitulah peristiwa penawanan Masjid Haram Mekah pada 1 Muharram tahun 1400. Ana dapat cerita ni daripada sanad yang kuat, iaitulah Allahyarham bapa saya, rahimahullah ta'ala, ketika itu dia pergi haji. 1 Muharram, dia kata dia berada dalam Masjid Haram waktu subuh. Tiba-tiba, nampak orang bawa keranda banyak masuk dalam masjid. Oh, dia kata ni apa cerita ni? Oh, tengok-tengok, ingat orang mati ramai, tak ada bunyi ada pandemik, tidak ada bunyi peperangan, tiba-tiba orang mati ramai. Ini pelik, kan? Oh. Rupa-rupanya bukan jenazah. Tapi dalam keranda itu adalah mayat. Yang dikumpul dalam tu mayat, maaf. Yang bukan mayat yang dikumpul dalam keranda, tapi senjata. Jadi lepas solat subuh, dia tawan Masjid Haram, dia ambil mikrofon. Ketika itulah ketua dia, Juhaiman, telah mengisytiharkan saya khruju lakumul mahdi, al-mahdiyu minni. Mahdi akan keluar, Mahdi itu daripada aku. Baik, saya stop di situ, cerita panjang lagi ni. Kemudian bagi kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini insya-Allah, kita berpegang bahawa hadisul Mahdi itu sahih, dan Mahdi ini akan keluar di akhir zaman sebagai salah satu daripada tanda-tanda kiamat yang menghampiri kiamat.